Hari ni kita live lagi. Sebenarnya hari ni kita live untuk season yang terakhir, kayaknya episod terakhir untuk season yang pertama. Tapi jangan risau, esok kita akan live juga untuk seperti biasa, cuma untuk season kedua. Okay, saya tunggu semua join kita punya live dahulu. Dah live ke belum ni? Dah. Kita tunggu semua join live kita. Okay, Instagram baru live. Hai, Assalamualaikum, selamat datang kepada yang baru join live kami. Boleh share live ni, boleh tag kawan-kawan anda, because hari ni kita adalah episod yang terakhir untuk season pertama untuk live hari ni. Tapi esok kita akan live seperti biasa. Cuma hari ni guest dia special sedikit, because sebelum ni mungkin kita punya host interview orang mengenai dia punya bisnes. Tapi berbeza sikit hari ni, because saya yang akan interview Madan, tanya mengenai dia punya pengalaman bisnes dan macam mana beliau boleh sampai ke Malaysia juga. Okay, so kepada siapa yang nak tanya soalan mengenai Madan pun boleh tanya dekat komen ni. Siapa yang nak join ke Halal Street juga boleh pergi ke kami punya profile, iaitu ada link untuk pendaftaran. Siapa yang nak join live ni juga boleh request live ni untuk anda promotekan produk anda bersama kami 5 minit. So yang tu saya akan bagi anda request promote anda 5 minit bersama Madan nanti. Okay, so kepada yang baru tengok, boleh share live ni, boleh tekan button like banyak-banyak ke. Okay, tapi tepat pukul 5 nanti baru saya akan invite Madan untuk join live ni, dan saya pula akan interview Madan untuk hari ni. Berbeza sikit, selalunya Madan yang interview orang, hari ni saya interview pula. Sebab ramai tak tahu, Madan pun actually ada bisnes sendiri. Bisnes apa? Nanti pukul 5 kita akan tanya dengan Madan sendiri. Okay, so kepada siapa yang nak tanya soalan kepada Madan pun boleh tanya dekat bawah ni. Nanti selepas ataupun sewaktu live, kita akan bacakan soalan itu dan tanya kepada Madan juga. Okay, pada yang baru live, boleh tengok live ni, boleh tag kawan-kawan anda, boleh share kami punya live untuk lebih ramai usahawan-usahawan kat Malaysia tahu mengenai halalstreet.co.uk. Okay, boleh copy link ni, share di Facebook juga untuk mereka tahu mengenai halalstreet.co.uk. Pada yang baru tengok, boleh share. Nanti tepat pada pukul 5. Hari ni kita akan interview Madan pula untuk dia punya bisnes. Ramai tak tahu, Madan ada bisnes sendiri juga. So hari ni mungkin ramai tertanya-tanya apa itu produk yang Madan jual. So tunggukan live kami tepat pada pukul 5 bersama Madan untuk hari ini. Yang nak tanya soalan boleh teruskan tanya. Nak tanya mengenai Madan pun boleh, nak tanya mengenai Halal Street pun boleh. Okay, kepada yang belum join, boleh join ke dalam Halal Street untuk hari ni. Just pergi ke kami punya profile, ke Madan punya profile pun ada link pendaftaran. Register sahaja di sana. Okay, siapa yang ada produk dan nak promosi bersama Madan secara percuma, request live ni. Nanti kita akan approvekan live ni selepas habis interview Madan. Okay, siapa yang nak promosikan produk, request sahaja. Nanti kita approvekan live anda untuk promosi bersama Madan selama 5 minit. Tepat pukul 5 baru kita akan invite Madan. Kepada yang nak tengok live, tag kawan-kawan anda, siapa yang ada bisnes, kita nak bantu usahawan Malaysia mempromosikan produk mereka ke luar negara. Okay, kepada yang belum tahu apa itu halalstreet.co, Halal Street My ni, kita ada satu platform di mana kita hendak membantu usahawan Malaysia memasarkan produk mereka ke UK. Tak kisahlah anda ada produk sendiri ke, anda atau hanya sekadar ejen, sekadar stokis, boleh sahaja join ke dalam halalstreet.co.uk untuk mempromosikan produk anda ke UK.
Ada yang tanya produk apa yang kami dah jual, boleh pergi ke kami punya website juga, halalstreet.co.uk. Kepada yang belum tekan button follow, boleh follow kami di Instagram juga untuk dapat update-update terkini mengenai halalstreet.co.uk. Okay? Sebab sekarang kita bukan hanya mencari usahawan yang menjual makanan saja. Jika anda menjual gula-gula, jika anda menjual produk-produk vitamin, produk-produk kosmetik, produk buku, buku keagamaan, buku kanak-kanak, boleh join ke dalam Halal Street. Kami bukan hanya memfokuskan produk makanan sahaja. Pelbagai produk boleh join kami. Pelbagai produk boleh join ke dalam Halal Street. Kepada yang baru join, boleh tag, boleh share live ini. Dan juga kepada yang belum follow Halal Street, boleh klik button follow dekat situ. Just follow sahaja dan akan dapatkan perkembangan terkini mengenai halalstreet.co.uk. Okay? Tepat pukul 5 kita akan invite Madan untuk saya interview dia. Hari ni berbeza sedikit. Sebelum ni semua orang semua Madan interview. Hari ni kita pula interview Madan, tanya mengenai bisnes yang dia buat. Ramai yang tak tahu Madan juga ada menjual produk, tapi kita akan beritahu suatu live nanti produk apa yang Madan jual. Actually banyak, tapi kita fokus pada satu ni. Tepat pada pukul 5 nanti baru kita akan invite Madan untuk join live kita. Tepat pukul 5, siapa yang nak request live ni boleh request saja. Saya akan approvekan untuk anda promosikan produk anda bersama Madan 5 minit. Apa ni? Bob Cushion, MFI, Sharina. Ada produk ke? Ada produk, request saja live kita. Nanti saya akan bagi anda promosikan produk anda 5 minit bersama Madan. Request tapi saya akan approve selepas kita interview Madan hari ini. Kita akan bagi anda promosi produk. Tak kisah anda stokis ke, anda ataupun belojong Halal Street ke, bukan produk sendiri ataupun ada produk daripada kawan-kawan yang anda nak promosikan, request sahaja. Tak kisah apa-apa produk sekalipun boleh. Perfume boleh. Ada juga sebelum ni yang request dia jual perfume. Ada yang kata ada jual minyak engine pun ada. Boleh dia request. Kita akan bagi anda promosi produk anda selama 5 minit. Kita nak bantu usahawan Malaysia menjual produk mereka. Live bersama Madan. Sebentar lagi promotekan produk anda bersama Madan. Tepat pada pukul 5 baru kita akan invite Madan, okay? Ya, dah nak habis. Dah kata kerja tu. Tepat pukul 5 kita akan invite Madan untuk live bersama Halal Street. Hari ini special sikit because Madan bukan host kita. Saya adalah hostnya dan Madan akan jadi guestnya untuk hari ini. Ramai yang tak tahu Madan ada produk sendiri yang hendak dipromosikan untuk hari ini, okey? Sebentar lagi kita invite Madan. Okey, tepat pada pukul 5. Kepada yang baru join kami, boleh tekan button follow Halal Street dan tag kawan-kawan anda untuk mempromosikan Halal Street. Kepada mereka yang ada produk hendak jualkan mereka ke UK, boleh tag kawan-kawan anda, boleh join kami, terus klik link pendaftaran di bio profile kami, okey? Ataupun di bio profile Madan pun ada link. Klik di situ pun boleh. Okay. Saya rasa Madan dah bersedia. So semua mesti tertanya-tanya apa yang Madan jual, okey? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dah standby Madan hari ni. Hari ni terbalik sikit. Okey. Dah ready dah habis. I rasa baru terfikir macam I rasa hari ni nak jadi seorang yang macam apa dipanggil macam difficult interviewee lah. Maybe lah. Tak boleh nak tak boleh nak bagi tahu lah. Betul. Okey Madan, kita mulakan. Okey. Selama ni semua orang tahu Madan sebagai Madan sahaja. So siapa itu Madan? Oh, terus tanya macam tu je. Oh. Terus tanya. Saya nak tahu sebab semua orang tahu Madan. Siapa Madan ni? Okay. So yelah, terima kasih Hairul. Assalamualaikum. Yelah,
semua orang tahu Mak Dan, tetapi siapa sebenarnya Mak Dan? Saya Mak ni Dan ni? asal daripada UK. Nama hometown saya is Cheltenham. So saya memang membesar semua dekat situ. Umur 18 tahun baru saya datang ke Malaysia sebagai backpacker ataupun tourist lah backpacker lah. So nama asal saya ada Daniel Tyler. So bila pendekkan saya akan perkenalkan diri sebagai Dan. So bila sampai di Terengganu, orang kata kalau dekat Terengganu nama Dan, kita akan panggil Mak Dan. Jadi kita lekat sangkut pula nama Mak Dan gitu. Dan yelah, that's who I am lah. Dari situlah dapatnya Mak Dan. Tapi that's how Mak Dan came to be. Tapi yelah, kalau family saya, mak ayah semua, saya adik-adik 3 orang. Jadi saya nombor 2. So abah saya, adik saya semua dekat UK. Saya memang seorang je yang dekat sini. Normally not a problem, kita boleh balik setahun sekali, 2 tahun, setahun 2 kali. Tapi kerana PKP dah setahun lebih dah dia orang tak boleh mari sini dan kita dah boleh nak balik sana. So time musim ni lah jadi susah lah sebenarnya. Kesian ke dia kan, tak lama tak tengok cucu, tak tengok anak. So yelah, dugaan sikit Video call je lah boleh Mak Dan, video call je. Video call je, tapi still lah it's not the same lah. I mean cucu yang baru dia orang pun tak pernah jumpa lagi. Dah 7 bulan nak masuk 8 bulan dah. Dia dah jumpa lagi. So macam kesian pula ke dia kan. So Mak Dan datang Malaysia pada umur 18 tahun. Ya, 18 tahun. 18 tahun Betul saya mari ke sini. 18 tahun saya mari ke sini dan mula-mula first tempat yang saya pergi Terengganu lah. Saya memang masuk daripada Thailand, backpack daripada Thailand dan then masuk dan sampai ke Kuala Terengganu. Kuala Terengganu was tempat pertama yang saya macam turun jejak kaki di dalam Malaysia lah. Apa yang menyebabkan Mak Dan pilih Malaysia sebagai tempat untuk Mak Dan first pergi dan nak tinggal dekat Malaysia tu? Kenapa nak tinggal dekat Malaysia? Yelah, dia pelbagai faktor lah. Kalau satu macam makanan, lepas tu macam kita suka tengok budaya, tetapi the main yang buat saya dekat sini adalah orang tempatan, orang Malaysia sendiri. Maknanya orang Malaysia macam saya datang ke sini, bayangkan 18 tahun duduk dekat UK, dah pernah ada kawan pun, dah pernah ada kawan yang akan belanja kita minum air, belanja kita makan ke, memang bukan dalam budaya kita lah dekat UK. Tetapi datang ke Malaysia, hari pertama yang ada dekat Malaysia, orang yang saya tak kenali pun, orang yang saya tak kenal pun dah belanja ke air saya. Jadi saya macam, apa pula macam ni, dah pernah jumpa tempat yang macam ni. Bukan senang sebenarnya nak dapat tempat macam ni di dalam dunia kita sekarang ni. Di dunia kita sekarang ni makin maju, makin laju, makin orang kejar duit. Dia tak senang sebenarnya untuk jumpa satu tempat yang masih kekal budaya yang lama dan macam yang budi bicara, yang yang satu budaya yang memang mesra lah, mesra dengan orang luar. Betul. So okay Mak Dan, sebelum saya tanya soalan seterusnya, kepada kita punya view, siapa yang nak komen, ada nak tanya apa-apa kepada Mak Dan, boleh tanya dekat bawah tu. So nanti kita akan baca sambil interview Mak Dan. So Mak Dan, ramai yang tak tahu, actually Mak Dan ada produk juga, iaitu produk sendiri. Dan saya rasa ramai yang tak tahu yang Mak Dan ada produk untuk dijual di Malaysia. Apa produk tu? Boleh ceritakan? Saya dengan wife saya sebenarnya sekarang ni kita ada boleh kata 2 yang main produk yang kita ada sekarang ni. Satu adalah keropok keping. Keropok keping. So ni keropok keping ni dia ada 2 jenis. Dia ada keropok keping yang biasa yang semua orang tahu, ikan tamban. Yang keropok keping yang Terengganu yang biasa dulu. Tapi yang ni ikan parang. Ikan parang dia ikan ni dia, of course lah dia spesies lain, tetapi dia kalau ikan tamban, kalau kau ikan tamban tu dia rasa ikan sangat, yang ni dia ikan dia tak se-power sangat. Dia light sikit. Keropok dia pun jenis yang macam kembang, sangat light sikit kalau banding dengan keropok ikan tamban lah. Saya memang suka jenis keropok macam ni. Dia bila kita goreng dia memang kembang besar. So ini adalah satu lah, tapi kita buat 2 lah. Kita ada keropok ikan tamban dengan keropok ikan parang, dua-dua kita jalan sekali dengan sos keropok. Sekali dengan sos. Ni kita panggil nichoh.
Nicoh ni orang Terengganu kita kena cecoh, kena nicoh. So ni adalah sos kita lah, so lada kita lah. So ini adalah yang keropok kita. Dan sekarang ni kalau orang nak tahu untuk petang ni, untuk sesi live ni, kita buat promo. So siapa yang beli sekarang ni, harga biasa kita jual ni 25. Tetapi alhamdulillah kita baru dapat supplier baru, kita dah boleh kurangkan harga kepada 22. So kita jual ni biasa RM22, tetapi pada petang ni kita akan jual RM20 sahaja. RM20 sahaja. Dan keropok ikan tamban yang biasa kita jual RM18, kita akan jual RM15 pada petang ni sahaja. So siapa yang nak boleh pergi ke Instagram Alvin Chupa ataupun pergi Instagram saya, ada nombor di bio saya, boleh contact terus yang kita lah. Sekejap, saya sekejap ada komen letak pun number ke bawah tu mungkin saya letak ni. Saya letak Abang Cupa di dalam komen lah. So boleh tekan dekat situ. Ataupun sekejap saya masuk nombor telefon sekejap boleh. Ada komen Madan, dia kata keropok lekor cecah budu. Cecah budu? Oh yo, powernya. Cecah budu, power ni. Oh, power lah tu. Okay, saya dah nombor telefon dengan Instagram dah saya dah komen dah dekat situ. Betul. So siapa teringin, siapa yang nak dapat harga promo pada petang ni sahaja boleh contact sahaja. Okay, so itu satu produk yang kita buat. Lagi satu adalah ni. Ni. Sekejap mana kamera. Ni adalah merang cookies. Ini yang kita buat masa raya, untuk ulang puasa dengan raya kuih raya. Memang boom, memang kita tak sempat nak handle lah. So ni memang sedap. Dia ni yang dah buka dah. Tengok dah nak habis dah. So ni kita ada flavor coffee, chocolate, strawberry, raspberry dengan pandan Gunung Melaka. Yang ni pandan Gunung Melaka lah. So sekejap saya buka, saya tunjuk korang. Saya ada beli Madan, saya tak tahu pula Madan yang jual. Saya ada beli raya tu sebab saya hantar ke kampung, which is saya hantar ke mak saya dekat kampung, tak boleh balik PKP. Dia tanya biskut ni siapa yang jual, because rasa dia bukan macam biskut yang biasa dijual. Rasa dia berbeza. Ada beli tak? Ada, saya ada beli. Oh, dengan tak tahu wife saya. Madan yang jual. Yelah, tahu so dia ni dia. dapat special price lagi. Memang sedap bang. Dia kat atas dia merang lah, so dia manis ni pandan Gunung Melaka. Dan kat bawah dia ada biskut, memang crunchy, memang sedap. So sekarang ni yang sebab saya ni tahu ya, saya ni dengan wife saya, kita berdua je yang buat ni. Kita tak ada staff ke apa yang jalankan projek-projek ni, memang kita berdua je. So kita tak sempat saya kalau nak buat banyak produk ke apa, dengan nak jaga anak lagi, dengan nak buat kerja ni lagi, nak buat ni lagi. So nak buat macam secara besar-besaran kita tak sangat lah. Tetapi untuk suka-suka, untuk buat merang cookies ni, sebenarnya kita buat suka-suka je sebenarnya. Tetapi dengan yang kita dah raya kan, hampir berapa balang kita jual? 6-7 tapi memang sedap, sangat sedap. Memang sedap. Dengan keropok tu, so rasa tu saya rasa tak ada orang lain jual. Kita dekat KL rasanya tak adalah. Tapi memang sedap lah. Tapi baru ni PKP kita tak boleh nak dapat stok, tapi kita baru dapat stok balik sekarang ni. So korang semua boleh dapat di Instagram Abang Chupa. So kalau boleh kita nak habiskan yang ni kalau boleh kita nak habiskan petang ni. So ada stok sikit lagi, dia ada satu kotak lagi. So siapa-siapa yang nak DM ke saya, tapi mungkin lambat sikit saya akan baca. Senang DM je dekat Abang Chupa ataupun contact je nombor dia saya komen dekat situ. Nah, paling senang. WhatsApp je kita. Special ni, saya rasa memang biskut memang sedap. Keropok yang Madan jual tu pun, kalau tanya saya personally, saya memang suka keropok lekor yang warna putih. Because rasa dia macam nipis dan lembut, dia bukan nipis dan rangup sikit. Betul. Dia tak rasa ikan sangat. Betul. So untuk kedua-dua produk tu Madan, boleh Madan ada masuk ke Shopee ke ataupun Lazada? Setakat ni belum lagi. Untuk yang ni memang kita sepatutnya masuk dalam Shopee, tapi macam saya cakap tadi, kita ni berdua je dan permintaan yang kita dapat daripada WhatsApp je dengan Instagram je, tak perlu pun lagi masuk dalam Shopee sebenarnya. Sebab kita ni memang kita ada banyak repeat customer. Kita punya database lah. So bila kita sambung balik produk ni ke, sebarkan kat semua yang
customer-customer kita dan kebanyakan akan repeat order sebab ni sedap sangat, kebanyakan akan repeat order lah. So setakat ni Shopee dengan Lazada belum lagi lah. Mana tahu future planning mungkin lah. Dan saya rasa Madan untuk kedua-dua produk ni mungkin kita boleh masukkan dekat Halal Street juga. Mungkin Itu ada satu hajat saya sebenarnya untuk masuk ke dalam Halal Street sebenarnya. Rasanya yang keropok ni memang keropok ikan parang rasanya tak ada lagi. Betul. So iyalah, insyaAllah. Madan, bercakap pasal Halal Street, daripada mana first time Madan dengar mengenai Halal Street? Okay, first time yang saya dengar pasal Halal Street sebenarnya, saya ternampak di Instagram. Saya nampak di Instagram dan saya duduk fikir pasal parents saya dekat UK. Sebab parents saya dekat UK, selalu mak dengan ayah dia nak makan macam, dia cakap pasal macam sambal, nak makan ikan yang masak sambal ke, nak makan rendang ke apa. So kita ni carilah macam mana yang kita boleh hantar untuk dia lah. Tu yang kita terjumpa Halal Street dekat Instagram. Dan kemudian dekat website lah. Maknanya bagus lah untuk orang yang duduk di sana. Sebab kalau kita nak hantar daripada sini, mungkin kena hantar sikit macam tu je. Mungkin tak baloi untuk postage ataupun tak nak sampai kat custom nanti, tak termasuk, tak lulus kat custom kat sana ke apa. So kita takut sebenarnya. So itu yang kita jumpa Halal Street ni macam okay, alhamdulillah dah nampak dah laluan dia untuk kita hantar barang kepada parents kita lah. So that was how I first found Halal Street sebenarnya. Tak sangka pula boleh dapat peluang untuk kerja sama dengan Halal Street, tapi itu adalah rezeki kita lah. Kita tak tahulah dia plan untuk kita macam mana, tapi betul, tak dijangka. Ada first tahu Halal Street tengok dekat Instagram je, nak beli produk untuk family di UK, and then sekarang tanpa disangka dah jadi duta ambassador untuk Halal Street. Itulah mana kita tahu rezeki kita lah. Sebab tu saya selalu cakap untuk orang yang ada produk, daftar je dengan Halal Street sebab kita tak tahu. Saya pun macam tu. Saya pun tak tahu rezeki saya ada dengan Halal Street. Korang pun sama. Mungkin mana tahu daftar je, mana tahu produk korang tiba-tiba dapat 1000 order esok. Dah mana tahu. Itu mana kita tahu. Mana rezeki masing-masing Yalah, kita tak boleh nak apa ni? Tak boleh nak tahulah. Maknanya mungkin esok daftar, lusa letak masuk dalam website, lepas tu terus ada order 100 order. Mana kita tahu kan? Jadi baik, nothing to lose lah. Mak saya kata nothing to lose. So Madan, saya nak tanya juga, okay, sepanjang Madan dah menjual kedua-dua produk ni, cookies dan juga keropok, so apa yang Madan paling happy pasal jual dua benda ni, dan apa yang Madan rasa macam benda yang macam bad experience lah mengenai dua benda ni bila dah jual? Okay, yang macam challenges, bad experiences ke apa, saya ada sentuh sikit tadi pasal yang challenges kita lah sebenarnya, yang kita nak balance the time in between macam family time and then also product ni selalu kita buat tengah malam sebab kita kadang-kadang yang kita nak buat siang dengan anak-anak kita susah, yang kita nak fokus, so selalu kita buat packing kenapa kita akan buat malam because that's the only time that we can do it. So that's probably and also satu sebab ya kita tak kembang lagi, kita tak membesarkan lagi, masuk ke dalam Halal Street, masuk ke dalam Shopee, Lazada, sebab kita nak cukup tangan sebenarnya. So that's mungkin one of our challenges. Yang buat saya paling happy sebenarnya pasal kita buat produk ni is, sebenarnya produk ni yang saya kata, this is not my baby, this is my wife's baby. So saya paling happy bila saya tengok sebenarnya dia yang handle, dia yang buat database semua ni, dia yang boleh contact dengan, boleh berinteraksi dengan customer, boleh susun order. Sebab yelah wifi housewife, dia tak bekerja. So bila nampak macam dia ada benda ni untuk dia buat, untuk dia jadi berjaya dia, itu sebenarnya yang buat saya paling happy sebenarnya bila nampak wife saya dah ada baby dia sendiri lah. Betul. Actually Madan, untuk kedua perniagaan ni dah berapa lama tu Madan operate dua perniagaan? Keropok ni sebenarnya daripada tahun 2018 kita buat lah, tapi buat daripada tahun 2018. Merang cookies ni raya baru ni. Kita baru start buat raya baru ni.
kita baru dapat baru dapat supply, baru dapat semua yang lengkap, so kita baru start pada raya ni lah. Okay. So Madan, sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, okay. So saya nak beritahu kepada view yang tengah tengok live ni, kepada siapa yang nak request ataupun nak promote kepada anda bersama Madan nanti 5 minit, request sahaja live kita. So nanti lepas kita dah interview Madan, kita akan bagi anda promosi produk anda selama 5 minit bersama Madan. Okay. So Madan, saya terus ke soalan seterusnya. Saya rasa ramai nak tahu Madan dah buat keropok 3 tahun, almost 3 tahun. Cookies adalah kerja produk baru yang dibuat untuk raya ni. So apa planning Madan untuk masa akan datang? Mungkin nak buka kedai ke atau nanti ramai ejen ke untuk menjual produk Madan ni? Okay, sebenarnya impian kita orang adalah untuk buka kedai yang jual semua barang Terengganu. Just mesti ni makan tapi macam batik, di KL lah, obviously di KL lah, macam batik, sampin, semua barang-barang Terengganu, dan of course termasuk makanan akan jadi dia punya main lah. Dan mungkin sebab saya juga adalah duta pelancongan negeri Terengganu, so mungkin kat situ pun kita dah boleh buka macam tourist information booth, boleh jual package untuk pergi ke tourism ke apa. So that's my dream lah, impian kita orang lah untuk buka satu kedai. Where are we on achieving that dream? Still very far away. Tak akan berlaku in the next 1 or maybe probably even 2 years. Tapi mana tahu rezeki kita. Betul. Salah untuk bermimpi dulu and then kita akan impikan produk kita punya perniagaan nanti. Exactly. So that is our dream and also our target. Ada untuk buka kedai sebenarnya. Sebab wife I pun dia buat banyak baking, dia buat cakes, dia buat brownies, dia buat all these sedap-sedap punya bakes lah. So pun boleh jual dekat situ, mungkin boleh ada sudut untuk macam buat kafe sikit dekat sana, hot ni barang Terengganu. So that is our dream sebenarnya. Slowly working towards it lah. Tapi right now kita aim untuk teruskan je apa yang kita ada ni, keropok-keropok ni. Sebab dulu memang wife saya memang dia buat yang cookies and brownies, memang dia buat lah. Semua tu lah. Tapi bila datang anak yang kedua tu dah dia dah sempat dah nak duduk dekat dapur 24 jam, duduk baking in the oven or whatever. So kita memang ada 2 produk ni yang still is a lot of work, still takes a lot of time and effort. Nanti mungkin boleh jual budu muka Madan dekat situ. That when bila saya first jadi artis, first jadi buat program TV, memang ada seorang approach saya untuk buat budu dengan muka Mak Dan dekat situ. Tapi kita tak buat lah. Tapi mana tahu rezeki kita kan buat budu muka Mak Dan. Tetapi yelah. Rasa boleh Mak Dan. Itulah. Buat sendiri budu, reka R&D sendiri. Buat flavor budu sendiri. Tetapi that is our dream lah to have like a Terengganu store sebenarnya. Betul. Budu muka Madan and then jual ke dalam halal street. Bila customer di UK beli, tengok muka orang UK tapi yang jual makanan Malaysia. Muka Mak Saleh pula. Apa pula lagi ni? Betul, menarik kan? So Tahu. Madan nak tanya, untuk sepanjang MCO ni, Madan rasa terjejas tak untuk 2 bisnes ni dan apa nasihat Madan lah untuk orang yang berniaga juga dalam sepanjang MCO. Because kita dengar ramai orang, tahu saya dalam statistik lebih kurang dalam sepanjang PKP seramai 266 orang yang telah bunuh diri. So apa Madan punya nasihat untuk usahawan-usahawan sempena MCO ni? Okay, soalan yang terbaik sebenarnya. Kita semua nak kata kita ni tak terjejas, tipu. Memang semua orang terjejas. Tak kira siapa, memang kita terjejas. Terjejas segi kewangan, terjejas segi mental juga. They expect, especially I baca selalu dekat UK, US and also Malaysia of course, kita akan masuk dalam lagi satu pandemik selepas pandemik COVID-19. Itu adalah pandemik mental health. Maknanya sekarang ni memang ramai yang dapat anxiety, the anxiety levels meningkat, yang depressed, yang bunuh diri, berapa orang dah
Di Malaysia yang tu, yang Di Malaysia 266 di Malaysia sepanjang musim PKP. Ramai Madan. Sebab I rasa sebab dia macam kita tak nampak mana lagi. Sekarang ni okey, kita dah berapa? Dah sebulan dah kita lockdown PKP 3.0 tapi masih tak turun. Kita tak nampak mana turun tu. Dan Hari ni pun masih 5,000 lagi. masih 5,000 lagi. So bila nak turun, dan sekarang ni dengan macam umum bila bawa 4,000 kita akan tengok balik SOP. Tetapi that could take 2 months, 3 months, 6 months or whatever. Of course, kita semua kena stay positive, remain think positive. Tetapi makin lama macam ni makin susah sebenarnya untuk kita stay positive sebenarnya. Bila saya mikir balik ke PKP, the first PKP yang umum, PKP 1.0 in March, the first lockdown that we ever experienced. March 2020, jadual saya penuh. Sepatutnya saya ke Berlin, balik ke Berlin, like 2 or 3 days, atau kerja sikit, pergi ke Palestin, balik Palestin, lepas tu kerja. Memang penuh bulan March. And then, datang PKP ni. So daripada jadual saya penuh tersusung, yang kita dah boleh anggap dah okey, bulan ni, duit ni ada, ni akan masuk. Sampai ke tangguh, cancel, tangguh. Sampai ke kosong jadual. Betul. Dah So the bertahun-tahun first Madan. 2 weeks macam, Masuk 2 tahun. 2 minggu pertama tu macam dah start dah risau, mikir dah kan, ada macam ni. Dan saya ingatlah, tak malu nak bagi tahu lah. Bila dia umum yang tu, yang kita akan sambung blog lagi 2 minggu tu, menangis saya dekat dapur. Mikir macam mana saya nak tanggung ni, macam mana nak tanggung ni. Sebab kita dah tak nampak, dah macam ni tak boleh nak kerja. Kita nak kerja macam mana? Kita ni yang ada keluarga nak tanggung kepada keluarga. Dan masa tu wife saya pregnant lagi, tak beranak lagi. So macam semua duduk fikir dalam kepala saya. Macam mana wife saya nak bersalin nanti kat mana, nak bersalin nanti macam mana dengan duit apa nak bersalin nanti. Memang mikir sangat lah, tapi itu pun buat kita sedar sebenarnya. Kita kena ada planning sebenarnya. Tak boleh je buat macam ni, tak kena ada, sebab tu kena ada simpanan, sebab tu kena ada backup kalau apa-apa jadi. COVID has been a good teacher or a good, what's the word, ialah untuk buat kita semua evaluate balik. Sebenarnya selama ni saya hidup bulan ke bulan, duit ada dah tak apalah, beli dia, tapi tak simpan buat apa. Kita sebenarnya simpan adalah penting. Bila datang satu pandemik macam ni, baru kita tahu, baru kita sedar sebenarnya. Dan sekarang ni, yelah, dan saya ni seorang je, berapa orang macam saya yang melalui benda gitu. Dan untuk mental health sebenarnya, kita sebagai seorang ayah yang hari-hari kita ni fikir macam mana nak tanggung keluarga kita, tanggungjawab kita sangat-sangat besar. Of course ada efek dekat sini. Tapi kita ni lelaki, kebanyakan kita akan pendam. Betul. Kita akan pendam je. Kita perempuan, orang kata perempuan ni lifespan is longer than men because they luah, they cerita kat kawan-kawan dia. Lelaki ni kita simpan je, kita dendam je, kita simpan je. Sebab tu kita bawa benda-benda tu berat tau. Benda sangat berat. So yelah, and then you have this statistic like 260 people, male men bunuh sendiri. Kerana stress, kerana depressed. Kena buat kerja. Semua kerana COVID sebenarnya. Betul. Tetapi yelah, kita nampak dah the light at the end of the tunnel. Kita nampak dah lampu tu. Kita nampak dah vaksin tu. Sebab ni saya lagi marah bila ada yang anti-vax tu yang tak buat. Sebab selagi kita tak dapat herd immunity, selagi semua orang tak vaccinate dan cepat, kena vaccinate dengan cepat, selagi akan ada golongan-golongan macam ni yang susah. Sebab tu bila at the end of the day, if you buat satu vaksin, kalau you tak nak ambil vaksin tu, tapi that affects you only, I don't care. Mampu mula, nak buat aku tak nak buat. I don't care about you, whatever. Tetapi bila you tak ambil vaksin tu and then that affects the other people, then I akan bersuara. Then that's just stupidity lah. So all this anti-vax crap which you get on Facebook and about this, and bila PM cucuk dia kata, nampak dah bukti tu dah tukar dah jarum tu ke jarum lain. Come on lah, what are you, a doctor, nurse? You're talking shit lah. excuse my language lah. Tapi yelah, sebab benda ni buat saya marah. Benda ni memang buat saya naik angin. Sebab
you think that you know better than all the scientists and all the doctors around the world? No, of course you don't. Kita semua kena vaccinate dengan cepat. Saya pun nak balik UK nak jumpa dengan family saya. Tak boleh lagi. Ya, betul. So bila ada macam orang yang jadi selfish macam ni, then it affects to other people, not only yourself. That's why you get all these pandemic of akan jadi masuk ke dalam pandemic mental health and all these things. So yelah, you boleh nampak mungkin I passionate sikit pasal benda ni sebab it's personal to me lah. And I think it's also personal to everybody lah. So that's my little thing lah. And anybody watching this lah, kalau you tak daftar lagi, sila daftar. Biar you kena daftar, tunggu 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tunggu je. Tapi kita kena daftar, kita semua kena vaksin dengan cepat supaya kita boleh. That's the only way we're going to beat this thing. That's the only way we're going to be able to go back to some sort of normality, go back to work, go back to doing what we all love doing, and not just sitting at home doing these sort of things. One day in the future kita boleh buat benda ni depan-depan. Dan sekarang ni kita nampak dah US, UK dah start buka balik dah. US dah talk show, US dah in person dah. Dah ada guest, ada audience, macam back to normal dah. So kita nampak dah it's coming, but it's a slow process here in Malaysia lah. So hopefully kita semua just have to stay positive, stay at home, and just fingers crossed lah. Hopefully it won't be much longer lah. Untuk vaksin Madan, saya tak boleh percaya because bukan tak percaya, jadi saya tak boleh beri macam mana orang yang anti-vaksin ni. Dia kata kalau cucuk vaksin ada chip akan masuk dekat dia punya badan. Tak logik kan? Tak logik. Okay, it's right to question. I mean, I think that I want to know also what is going into my body. It's right to question it and and whatever, but the technology is there, and governments the world over aren't going to vaccinate their people with something which isn't safe. And why would they be putting? Do you know how much a microchip costs? Like, you know how much and you want to put microchips. The government wants to then put microchips into every single body, into every single person's arm. How many trillions of ringgit would that cost? For what? You don't need microchips in your arm. We all carry on smartphones. Smartphones have GPS trackers. Yeah. This is your chip. This is your chip. Not that. This is your chip. Your phone. It's just stupidity lah. It is stupidity. But they have a platform to voice their stupidity. So I don't care if they say whatever about me. It's just my opinion. I'm entitled to it. But anti-vaccine is not good because it's also making other people like, the older generation who see these things on WhatsApp group and on Facebook, like, hey, it's on Facebook, it must be true. So it's dangerous. It's dangerous. You're spreading this misinformation. It's very dangerous. Betul. Wait, how did the Daily Show then turn into an anti-vaccine bashing? Tapi actually Madan ramai yang setuju dengan Madan tau. Kalau tengok dekat Siti Naiza, terbaik Madan, gorgeously, very very true. And then daripada Samia pun beritahu COVID memberi kesedaran dan pelajaran buat kita supaya jangan boros dan ambil mudah. Semua, rasa semua setuju dengan you Madan. Madan, you absolutely right. Semua setuju. InsyaAllah. Okay. Kita ini dah perjuangan kita sebenarnya. Okay, so sebelum saya bagi Madan last word untuk kita end kita punya live, saya nak approvekan dahulu ada seorang guest yang nak promosikan produk dia selama 5 minit. Dan selepas tu baru Madan akan bagi last word, okay? Saya nak minta saya approvekan dahulu ada yang nak request untuk promosikan produk. Tapi betul Madan, saya memang tak boleh percaya kenapa orang takut untuk register. Ada yang bagi alasan takut dengan jarum. Okay, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh satu produk apa tu yang nak dipromosikan untuk hari ni? Okey, kenalkan diri dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara Cik Hairul, kepada Halal Street, and then kepada kita punya guest iaitu Mak Dan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Saya Muhammad Fidan bin Yamaluddin merupakan pemilik kepada food court White and Black Cabin Kuantan Pahang
dan juga merupakan funder kepada produk frozen food iaitu sejuk beku bagi lamb shank, lamb grill dan juga chicken grill. Okay. And then hari ni saya, okay. Okay. Boleh So, teruskan hari je. ni- Macam mana tuan? Teruskan je. Okay. So hari ni saya nak promote sikit saya punya produk bersama dengan tim Halal Street dan juga pada Mak Jan. Saya difahamkan Halal Street membantu kita untuk mempromotkan barang produk kita ke UK. Tetapi saya punya produk dalam bentuk sejuk beku. Okey. Ini produk saya iaitu merupakan lamb shank. Okey, lamb shank. Jadi So lamb shank ni kalau kena Allahu Akbar, memang terlentok ah. Dengan dia punya oi, padu ah, lamb padu ah. shank. Memang padu. Uyo. Memang padu. Okey. Ini ya. Dia Okey, dalam ni dalam sos, dia ada sos dia lah. Dalam sos terus ke macam mana? Okey, lamb shank ni kita bakar selama and stew selama 4 jam. Lepas tu kita frozen kan. Bermaksud dia ada kuah dia. Oh. Dia ada kuah. Dia ada kuah dia. Jadi kalau you all bagi saya alamat, saya boleh hantar bagi you all rasa. Saya nak beri kat Mak Jan. Setuju. Baik. Ini merupakan laptop. Okey. Secara ini laptop. nak masak dia macam mana bang? Okay. Kalau untuk lamb shank ni nak masak dia mudah je. Masuk dalam microwave. Okay. Buka saya punya ni, masuk dalam microwave sekali dengan Tupperware ni selama 8 ke 10 minit saja. Oh, okey. Oh, so Dah tak boleh perlu makan. bakar atau masak atas api dah lah. Tak perlu. Kita dah buat Oh. semua siap. Cuma hidangkan dengan nasi. Sebab kalau you dine in dekat tempat saya, kita akan bagi nasi biryani termasuk salad, timun salad. Oi. Oi, lapar ni bang. Lapar ni. Okay, and then yang ni kita punya lamb chop iaitu kami perap. Okay, sebanyak 500 gram kepada 600 gram. Okay, produk frozen juga. Kita menggunakan kambing Cantik daripada packaging New Zealand. Ya? Cantik packaging dia kata. Ya, Alhamdulillah. Okay, ni kita punya chicken white, ini kita punya chicken chop. Okay, chicken grill Chicken kita ni chop. ada 5 pieces. Ada Banyak. 5 pieces. Perapan kita dah buat. Ya, banyak. Ada 5 pieces. Okay. So, saya rasa kalau macam Okey, ni Sabang, dapat kalau join customer your order. nak dapat boleh beli kat mana? Okay. Dekat mana boleh dapatkan Kita produk ni? punya HQ berada di Kuantan, Pahang. Tetapi kita Okey. mempunyai stokis di KL, Selangor, di Kedah, di Johor dan juga di Pahang, Kuantan. Okey, untuk dapatkan boleh pergi line ke kau okey kami lah tu. punya Facebook. Okey. Facebook kami White 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 and Black Cabin Kuantan. White and black. Line dia Dah slow start. sikit kan. Tapi ada yang komen di bawah, siapa yang nak jadi agent boleh PM dia. Saya rasa siapa yang nak beli pun ada nombor di bawah tu daripada Sarah Senros. Kalau WhatsApp boleh, ataupun kalau ke dia punya IG. kalau boleh orang tolong letak dia punya Instagram dia dalam komen, tak apa kan? Dah ada komen tu, saya rasa okey. Okey, rasanya okey. Okey, cantik Sedap, dah. Maran. Ada orang Kena komen try. tu. Tapi nampak sedap tau, packaging pun nampak kemas kan? Betul. Ni dah Okey, nampak Maran. dah So, dia punya ni, Ah. dia punya ni white and black Betul. Cabin Kuantan. Okey, Ni ada yang komen. terima kasih. Thank you brother. Minta maaf lah, sorry line Line tak okey. kat situ. Tapi alhamdulillah white_black Cabin Cabin Kuantan. Boleh dapat. Okey. Ui, padu Betul. yang apa tu, lamb shank tu. Sedap. Jadi- Lamb shank tu yang paling sedap Madan. Sebab tu lah. masak lama. Kalau beli pun kita just panaskan 8 minit boleh makan terus. Itulah cepat nak makan. Okay, Madan, so saya rasa before kita end live kita, last word daripada Madan, mungkin Madan nak repeat semula untuk promo yang Madan telah buat untuk hari ni, untuk siapa yang tengok live untuk beli keropok dan juga Madan punya cookies. Okay, alhamdulillah. Sebab saya kata hari ni, petang ni, saya punya keropok ni ikan parang juga dan juga ikan tamban. Tapi saya tak tahu ikan tamban kat sini, ni ikan parang. Kita buat promo ni, harga biasa 22, kita jual RM20 pada petang ni. Ikan tamban harga biasa 18, kita jual RM15 pada petang ni. So siapa yang nak dapat harga promo tu, boleh ikut kita Instagram saya.
ataupun dalam comments ni ada nombor ataupun Instagram Abang Cupa yang Tag semula dah hilang dah tu. saya dah komen dah. Saya dah komen dah Okay. yang link tu. Pergi Klik terus. je Abang Cupa tu dalam Instagram kita orang untuk jual semua barang-barang. Pun ada got sos nyecoh, sos lada keropok pun boleh dapat dan juga merang cookies. Ada pandan kuda Melaka, ada strawberry, ada raspberry, ada coklat, ada coffee. Yeah, that's all the flavors. So last word daripada saya. Terima kasih kerana untuk Halal Street kerana interview dengan saya. Biasanya saya interview orang, hari ni saya pula jadi masa. Minta maaf kalau ada apa-apa. Dan yelah, last word kepada korang is stay positive. Saya tahu kadang-kadang musim PKP ni it's easy to get down, it's easy to feel low self-esteem, feel anxiety, feel depressed. Tetapi stay positive. Kita dah nampak dah end of this pandemic. The light at the end of the tunnel is coming, it's nearly there. So just hang on for that little bit longer, then hopefully we can all get back to normal. Yeah, and in terms of business untuk korang, I'll leave you with one statement is never let your dream become a burden. So never let your dream get you down, never let your dream become a burden. You should always go to work enjoying what you do and love what you're doing. Never let that work kind of dictate you. You always dictate that. So terima kasih kepada Tuan Hairul untuk Halal Street dan insyaAllah kita jumpa esok pada pukul Jumpa lagi esok. petang untuk The Daily Show bersama Mak Dan. Saya Betul. pula interview orang lain pula. Okay, so pada semua, bye. Assalamualaikum. Besok kita live seperti biasa pukul 5 dan Madan akan hostkan seperti biasa semula. Okay? Okay, thank Thank you, you guys. bye. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you Madan untuk hari ni. Okay, sama-sama kasih. Sama-sama. Bye.